Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Kini standing in the eyes of the world, hanyalah selangkah dari nyata. Keazaman membara di jiwa, menanti saat bebas merdeka. Tiba masa Peradaban kita bangunkan, bina kota, Mengumumkan bina ketibaan insan. yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, diiringi oleh Div-Div kehormat masuk ke Dewan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Ayo seluruh anak bertivi, semarakkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak bertivi, bangunkan Malaysia madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia madani. Para hadirin diminta untuk kekal berdiri bagi menyanyikan lagu kebangsaan Malaysia Negaraku dan dipohon para media dan juru gambar ke tempat duduk masing-masing agar negaraku boleh dimainkan. Sekali lagi, saya ingin membuat peringatan kepada semua rakan media dan juru gambar untuk ke tempat duduk masing-masing agar negaraku boleh dimainkan. Terima kasih. Terima kasih. Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Senator Datuk Seri Utama Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Perlaburan, Perdagangan dan Industri. Yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan
Menteri Hal Ehwal Agama, Yang Berhormat Ahli Jemaah Menteri, Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Exco Kerajaan Negeri, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, Tuan Yang Terutama Duta-Duta Perwakilan Asing, Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican bin Naina Merican, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Martrade, pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan kerjasama strategik, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Global Halal Summit JIHAS 2023. Untuk makluman para hadirin sekalian, majlis perasmian ini juga dapat disaksikan secara maya menerusi www.mihasvirtual.com.my. Saya Daphne Aiking selaku pengacara untuk majlis perasmian JIHAS pada tahun ini. Bagi memohon keberkatan majlis perasmian kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Radi bin Abdul Ghani, Imam Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulik an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Pencipta dan Pemelihara alam. Salawat dan salam serta rahmat Allah ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan sahabat baginda. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkumpulnya kami pada hari ini dalam majlis yang penuh makna, Majlis Perasmian Global Halal Summit JIHAS 2023 dengan penuh keimanan dan kesungguhan memohon rahmat-Mu. Semoga objektif program ini tercapai seperti yang diharapkan. Semoga perancangannya berjalan lancar seperti yang direncanakan dan dengan petunjuk hidayah-Mu. Semoga perjalanan menuju masa depan yang cemerlang dan gemilang, lancar dan dipermudahkan. Allahumma ya Allah, dengan sepenuh hati dan minda yang berpadu dan bertaut rapat, kami memohon kejayaan, bukan sahaja dalam penganjuran majlis perasmian ini, bahkan juga pelaksanaan acara melibatkan Malaysia International Halal Showcase, MIHAS 2023, the 13th Halal Certification Body Convention, Global Halal Industry Congress, Halal Sector Forum 2023, seminar on halal profession dan acara-acara lain yang berkaitan. Begitu juga kami memohon semoga usaha ini menatijahkan hasil seperti yang diharapkan, bukan sahaja pada masa ini, tetapi juga pada masa hadapan, walaupun terdapat halangan dan cabaran yang akan menguji perancangan. Semoga majlis ini menjadi saksi dedikasi dan kesungguhan. Semoga kerja keras berkaitan perihal halal menjadi bukti dan manifestasi ubudiyah. Tunjukilah kami, ya Allah, jalan menuju kecemerlangan dalam setiap perkara kebaikan yang kami lakukan. Biarpun kerdil pada pandangan, kami memohon dengan rendah hati, ya Allah, agar dikurniakan kejayaan hakiki, bukan sahaja untuk kebaikan diri, bahkan juga untuk dunia, masyarakat, organisasi dan negara yang kami cintai. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih di atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, Global Halal Summit GHAS merupakan jenama payung bagi 4 acara utama sektor halal nasional, iaitu Pameran Halal Antarabangsa Malaysia atau MIHAS oleh Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), Forum Sektor Halal oleh Halal Development Corporation (HDC), Konvensyen Badan Pensijilan Halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Seminar Profession Halal oleh Jabatan Standard Malaysia JSM. Para hadirin, pameran MIHAS dihoskan oleh MITI dan dianjurkan oleh MATRADE bagi menerajui agenda pengantarabangsaaan produk dan perkhidmatan halal domestik. Sepanjang 18 tahun tempoh penganjurannya, MIHAS telah memberi manfaat kepada ribuan pengeksport Malaysia dan pembeli luar negara, serta menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dengan tema Menerajui Dunia Halal, MIHAS 2023 menampilkan 1,890 reruai yang terdiri daripada 1,040 pempamer tempatan dan antarabangsa dari 44 negara, mempromosikan pelbagai produk dan perkhidmatan daripada 13 kluster utama industri halal. Para hadirin, Forum Sektor Halal Anjuran HDC menampilkan pakar industri terkenal, cendekiawan dan pengubal dasar bagi membincangkan idea dan pendekatan baharu bagi mengekalkan pembangunan dan daya saing ekosistem sektor halal Malaysia. Ianya dapat memberi manfaat dan maklumat kepada pemain industri halal mengenai trend global terkini, inovasi, kajian dan penyelidikan serta langkah-langkah yang akan diambil oleh industri untuk pertumbuhan masa depan. Para hadirin, Konvensyen Badan Pensijilan Halal yang dianjurkan JAKIM adalah bertujuan untuk menghimpun, meningkatkan kefahaman dan pembangunan kapasiti dalam pensijilan halal berdasarkan keperluan ISO di antara JAKIM dan badan-badan pensijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM. Para hadirin, Seminar Profession Halal oleh Jabatan Standard Malaysia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai Standard MS 2691-2021 Profession Halal Keperluan Am. Standard ini dibangunkan untuk mewujudkan rangka kerja yang teratur bagi profesion halal demi memenuhi keperluan dan kehendak semasa industri halal. Para hadirin sekalian, bagi memulakan majlis perasmian GHAS 2023, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, bagi menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Terima kasih Darfin King, pengacara majlis kita pada pagi ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Senator Datuk Seri Utama Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Yang Berhormat Ahli Jemaah Menteri. Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Esko Kerajaan Negeri. Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri.
tuan-tuan yang terutama duta-duta perwakilan asing, Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan bin Naina Marikan, Pengerusi Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Madrid, Pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan kerjasama strategik, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya ingin mengajak hadirin semua untuk sama-sama merenung firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan inayahnya hari ini dapat kita berhimpun bagi meraihkan perhimpunan terbesar dan begitu bermakna kepada Badan Pensijilan Halal Luar Negara dan Industri Halal, iaitu Global Halal Summit 2023 ataupun GHAS 2023. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi dan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita bagi menyempurnakan acara perasmian GHAS 2023 biarpun jadual yang sangat padat. Ini adalah satu petunjuk akan keprihatinan serta kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memperkasa pengurusan pensijilan serta ekosistem halal. Tahniah dan syabas kepada semua perwakilan dari 47 buah negara yang mewakili pihak berkuasa halal dan Badan Pensijilan Halal Luar Negara, pemain industri dan perwakilan pemerhati ke Global Halal Summit 2023 ini. Sesungguhnya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua amat dialu-alukan. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga kepada pihak penganjur GHAS 2023, iaitu JAKIM dengan kerjasama Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI, melalui 3 agensi di bawahnya, iaitu Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Madrid, Halal Development Corporation, HDC, dan Jabatan Standard Malaysia atas komitmen yang tidak berbelah bahagi untuk menjayakan program halal yang berprestij di peringkat antarabangsa pada tahun ini. Hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian, acara GHAS 2023 ini berlangsung selama 7 hari, bermula sejak 9 September 2023 dan akan berakhir pada 15 September 2023. Telah diatur dengan pelbagai pengisian program. Merupakan satu program penting kepada Malaysia kerana ia bukan sahaja mengumpulkan pemain industri halal dari dalam dan luar negara, bahkan melibatkan penyertaan 84 badan pensijilan halal luar negara yang diiktiraf oleh Malaysia. Acara tahunan JAKIM sempena GHAS 2023 pada kali ini telah menggabungkan 3 program, iaitu The 13 Halal Certification Bodies Convention, HCBC, Global Halal Industry Congress, GHIC, dan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal MABIMS. Begitulah juga terdapat 3 program di bawah Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI yang dilaksanakan oleh 3 agensi seperti mana berikut: Malaysia International Halal Showcase, MIHAS, anjuran Madrid; Seminar Halal Profession, anjuran Jabatan Standard Malaysia; dan Halal Sectoral Forum and Halal Research Innovation Symposium, anjuran HDC. Kerajaan Malaysia melalui JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri JAIN
telah menggalas amanah dan tanggungjawab sebagai institusi pengesahan halal semenjak tahun 1974 hingga sekarang demi menjaga kepentingan pengguna Muslim dan rantaian industri halal di Malaysia. Dalam tempoh menghampiri 5 dekad tersebut, JAKIM sebagai pihak berkuasa kerajaan di Malaysia telah melantik Badan Pensijilan Halal Luar Negara yang berperanan untuk mengesahkan status halal bahan mentah termasuk bahan kritikal seperti daging dan produk berasaskan haiwan di luar negara sebelum bahan mentah tersebut diimport ke Malaysia. Oleh itu, adalah penting untuk semua badan ini sentiasa diberi makluman dan dinilai dari semasa ke semasa bagi memastikan pengiktirafan yang diterima berjalan seiring dengan amanah yang diberikan serta pematuhan kepada prosedur dan piawaian halal yang Malaysia tetapkan. Komitmen Malaysia untuk terus mempertingkatkan keupayaan dan perluasan rangkaian halal di peringkat global diaspirasikan melalui penganjuran Halal Certification Bodies Convention HCBC dan Global Halal Industry Congress GHIC yang telah menghimpunkan semua badan pensijilan halal luar negara dan pemain industri halal di bawah satu bumbung. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bertemakan integriti, kemampanan dan ketahanan, Jihad 2023 bersepakat untuk membawa aspirasi membangunkan pertumbuhan tadbir urus dan ekosistem halal yang mapan dan berdaya tahan, memacu penambahbaikan dan bersama-sama mencipta kejayaan tanpa sekali-kali mengabaikan prinsip dan nilai integriti dalam industri halal global. Sesungguhnya ekonomi halal yang mapan tidak mungkin mempunyai daya tahan yang utuh, melainkan bersamanya ada nilai integriti dalam tadbir urus pengurusan pensijilan halal. Manakala nilai integriti hanya mampu dipasakkan dengan nilai keimanan dan ketakwaan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan tema ini, JAKIM telah mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan inisiatif Segera Pensijilan Halal Malaysia 2.0 dalam penambahbaikan proses pengeluaran sijil pengesahan halal Malaysia tanpa mengenepikan aspek integriti dan pematuhan syariah berdasarkan piawaian dan prosedur pensijilan halal Malaysia. Inisiatif penambahbaikan ini telah berjaya mempercepatkan proses pengeluaran pensijilan halal Malaysia yang boleh diselesaikan dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima bagi permohonan domestik berbanding seperti yang diamalkan sebelum ini, iaitu 30 hari bekerja dari tarikh bayaran fee pensijilan. Manakala permohonan penghilangan luar negara hanya mengambil masa kurang dari 3 bulan. Tentunya tanpa komitmen dan sokongan yang padu daripada pihak industri, apa jua inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak JAKIM bersama Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri tiadalah ertinya dalam membantu industri mendapatkan sijil pengesahan halal Malaysia dalam tempoh masa yang singkat. Untuk memastikan pensijilan halal Malaysia terus relevan serta cekap dalam mendepani cabaran, terdapat beberapa strategi untuk masa depan pensijilan halal bagi memastikan evolusinya memenuhi permintaan yang dinamik dan piawaian kawal selia selaras dengan tema Jihad 2023 seperti berikut. Yang pertama, penyeragaman piawaian halal merentasi negara dan industri. Kedua, ketelusan dan kebolehkesanan menggunakan teknologi seperti blockchain untuk memantau keseluruhan rantaian bekalan dan mendidik pelanggan tentang status halal barangan. Ketiga, integrasi teknologi bagi menyelaras proses pensijilan untuk mengemukakan permohonan, memantau pemeriksaan dan berkomunikasi dengan badan pensijilan halal. Keempat, penyelidikan dan inovasi untuk membantu menangani cabaran
dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam persijilan halal. Dan yang kelima, memenuhi keperluan industri yang pelbagai termasuk kosmetik, farmasutiko dan peranti perubatan. Hadirin dan hadirat tetamu yang dihormati sekalian, bagi pihak penganjur, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua perwakilan kerana berada di sini dan komitmen yang tidak berbelah bagi untuk terus memacu pemberkasaan halal di peringkat global. Terima kasih yang tidak terhingga sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kerana sudi untuk menyempurnakan majlis perasmian JIHAZ 2023 ini. Akhir kalam, marilah bersama-sama kita berdoa agar usaha murni yang dilaksanakan ini mendapat keberkatan serta kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar atas ucapan aluan sebentar tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri bagi menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih, Saudari Pengacara Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Ahli Jemaah Menteri, Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Ketua Menteri, Yang Berhormat Timbalan-timbalan Menteri, TYT Duta-Duta Perwakilan Asing, Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan, Pengurusi Matrid, Yang Berbahagia Datuk Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif Matrid, Pegawai-pegawai kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri, rakan-rakan kerjasama strategik, rakan-rakan media. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua yang hadir di Dewan ini maupun yang hadir secara maya. Selamat datang ke Majlis Perasmian The Global Halal Summit 2023 atau JIHAZ. Pada kesempatan ini, sukacita saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga rakan-rakan kabinet saya kerana sudi meluangkan masa bagi perasmian JIHAZ 2023 ini. Para hadirin sekalian, industri halal semakin lamanya dikenal pasti sebagai sektor strategik yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Konsep halal telah berkembang secara universal dan boleh diaplikasi kepada semua lapisan masyarakat serta merangkumi pelbagai produk dan perkhidmatan. Melalui kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 ataupun KSP RMK 12, kerajaan telah menyasarkan Malaysia menjadi peneraju dalam pasaran halal antarabangsa dengan nilai ekspor halal sebanyak 63.1 bilion ringgit menjelang tahun 2025 atau 8.1% daripada KDNK. Antara keutamaan kementerian ini termasuk menjadikan Malaysia sebagai hub halal global, menerusi ekosistem perniagaan, perdagangan dan standard yang menjadi penanda aras dan rujukan kepada negara-negara lain. Agensi-agensi pemudah cara di dalam ekosistem MITI sudah lama bertapak dan ini termasuk pertama Halal Development Corporation Berhad yang berfungsi membangunkan halal industri kita, menerusi pengukuhan infrastruktur dan ekosistem halal bertujuan membina daya saing Malaysia dan menerajui industri halal global. Kedua, Matrid
yang merupakan organisasi promosi perdagangan nasional yang bertanggungjawab meningkatkan ekspor negara serta memperkasa syarikat tempatan menembusi pasaran antarabangsa termasuk bagi produk dan perkhidmatan halal. Ketiga, Jabatan Standards Malaysia ataupun JSM yang berperanan membangunkan Malaysia Standards untuk industri termasuk sektor halal. Standard yang dibangunkan oleh JSM bagi sektor halal merangkumi bidang makanan, farmaceutical, logistik, produk penjagaan peribadi, ujian makmal halal dan perkhidmatan hospitality secara mesra Muslim. Dan ketiga-tiga agensi di bawah MITI ini sentiasa bekerjasama rapat dengan JAKIM dalam menerajui industri halal global serta menjadikan produk dan perkhidmatan Malaysia lebih diyakini oleh pengguna di peringkat antarabangsa. Para hadirin sekalian, pada tahun 2022, ekspor halal Malaysia mencecah 60 bilion ringgit. Peningkatan yang membanggakan iaitu 64% berbanding tahun 2021. Kategori produk makanan dan minuman F&B adalah penyumbang terbesar ekspor halal dengan peningkatan hampir 58%, diikuti dengan produk bahan-bahan halal, kosmetik dan penjagaan diri, derivatif minyak sawit, industri kimia serta farmaceutical. Menurut sebuah kajian oleh UNIDO ataupun United Nations Industrial Development Organisation, pasca pandemik, satu dapatan menunjukkan bahawa penempatan semula ataupun reshoring bagi hak pembuatan yang semakin beralih ke rantau Asia merupakan satu trend jangka panjang. Digandingkan dengan transformasi struktur China ke arah ekonomi berpendapatan tinggi yang dipacu pengetahuan, ini semua akan menyusun semula aliran perdagangan utama dan rantaian nilai global ataupun GVC. Pelbagai perusahaan multinasional kini cuba memendekkan rantaian nilai mereka dan mempelbagaikan sumber pengeluaran serantau demi membina daya tahan rantaian bekalan. Kita perlu memanfaatkan trend ini secepat mungkin dengan menarik lebih ramai pelabur berteknologi dan bernilai tinggi ke Malaysia. Sehubungan itu, dari segi hala tuju, sejajar dengan RMK 12, MITI akan terus memacu industri halal berdasarkan dua pelan utama. Pertama, Plan Induk Industri Halal 2030, HIMP 2030, yang bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan industri yang berkualiti, inovatif dan berdaya saing. Selain membangunkan syarikat-syarikat tempatan yang kompetitif, ianya juga bertujuan meningkatkan pembangunan modal insan, memantapkan standard, akreditasi dan juga perkhidmatan pensijilan, merapatkan jurang kebolehcapaian sokongan kewangan Islam serta menjamin keselamatan dan integriti halal menerusi ekosistem logistik yang mantap. Dalam kata ringkas, ianya memacu peningkatan sosioekonomi yang lebih mampan, yang lebih seimbang dan juga menyeluruh. Kedua, kita juga ada Plan Induk Perindustrian Baru ataupun NIMP 2030 yang baru saja dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 1 September lepas dan yang akan diterajui MITI. Kedua-dua HIMP 2030 dan NIMP 2030 akan saling melengkapi. Melalui misi-misi NIMP 2030, MITI akan berusaha meningkatkan penerapan teknologi dan prinsip kemampanan ESG bagi membina kepelbagaian ekonomi serta daya saing industri halal. Transformasi industri ini penting dan dalam antara lainnya meningkatkan tahap produktiviti dan gaji pekerja, seterusnya dengan peningkatan kepelbagaian produk ataupun ataupun produk kompleksiti. Sektor ekspor kita bakal menjadi lebih kalis kepada kejutan permintaan atau bekalan dalam pasaran dunia. Dari segi pembangunan modal insan, HDC menyediakan pelbagai program latihan yang sentiasa dikemaskini selaras dengan permintaan industri dan perubahan semasa pasaran. Ini amat penting dalam mendorong pertumbuhan industri halal dan ekonomi negara. Justru, JIHAS pada tahun ini menampilkan seminar profesion halal bersesuaian dengan agenda HIMP 2030 yang menyasarkan 700,000 peluang pekerjaan. Para hadirin sekalian, satu lagi komponen utama JIHAS adalah Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ataupun MIHAS yang merupakan platform pameran barangan dan perkhidmatan halal terbesar di dunia yang dianjurkan sejak tahun 2004. MIHAS mendapat sokongan berterusan di peringkat antarabangsa dengan penyertaan lebih 40 buah negara di seluruh dunia secara fizikal dan juga secara maya.
Pada tahun 2022, MIHAS telah berjaya mencatatkan penyertaan lebih daripada 30,000 pempamer dan pelawat dari serata dunia dengan capaian jumlah nilai ekspor melebihi 2.4 bilion ringgit, melepasi sasaran asal iaitu sebanyak 1.9 bilion ringgit. Bagi terus memperkasakan perdagangan halal rentas sempadan, tahun ini sekali lagi MIHAS dianjurkan secara hybrid dengan tema Menarjui Dunia Halal. MIHAS edisi ke-19 ini membuka ruang dan peluang kepada usahawan Malaysia mahupun antarabangsa untuk menerokai inovasi baru serta inisiatif mampan dalam memacu pertumbuhan ekonomi halal global. Berpandukan kejayaan tahun lepas, edisi MIHAS ke-19 ini akan mengekalkan 4 komponen utamanya, iaitu pertama, pameran produk dan perkhidmatan halal secara fizikal dan maya. Kedua, program penyumbaran antarabangsa juga secara fizikal dan maya, di mana sesi pemadanan perniagaan dibantu teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Ketiga, hub pengetahuan di mana sesi perkongsian serta persidangan diadakan secara langsung. Dan keempat, anugerah MIHAS yang mengiktiraf kecemerlangan inovatif dan mampan pempamer halal tempatan dan asing. MIHAS pada tahun ini juga buat pertama kali mengetengahkan konsep ekonomi kitaran ataupun circular economy yang menekankan konsep guna semula, kita semula dan kilang semula. Elemen kelestarian seumpama ini merupakan sebahagian daripada agenda NIMP 2030 dalam melestarikan sektor perindustrian dan ekspor negara. Para hadirin sekalian, tahun ini Matrade meraihkan ulang tahun ke-30 penubuhannya. Dari sebuah organisasi yang kecil, ia kini dikenali di serata dunia. Tahniah kepada pihak lembaga pengarah, pengurusan dan seluruh warga Matrade. Matrade juga telah berjaya memenangi anugerah World Trade Promotion Organization ataupun WTPO 2020 di bawah kategori Best Use of Information Technology bagi penganjuran MIHAS. Jadi, anugerah berprestij ini mencerminkan keupayaan dan daya saing Matrade dalam mendigitalisasikan aktiviti promosi perdagangan bagi menangani kekangan fizikal. Matrade kini terus berkembang dan kekal relevan dengan peredaran ekonomi semasa. Selamat melangkah ke hadapan dalam melaksanakan mandat untuk meletakkan Malaysia sebagai negara perdagangan utama yang berdaya saing di peringkat global berpandukan kepada rangka tindakan perdagangan nasional. Para hadirin sekalian, sebagai penutup, saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri atas kesudian untuk merasmikan Global Halal Summit JIHAS 2023. Bagi semua yang hadir, terima kasih kerana terus komited untuk sama-sama membangun dan memperkukuhkan industri halal ini. MITI dan agensinya tetap komited untuk terus mencipta kejayaan dan memertabatkan industri halal di peringkat antarabangsa melalui JIHAS dan juga pelbagai platform lain. Izinkan saya akhiri dengan ucapan semoga terus maju jaya kepada semua peserta JIHAS 2023. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz atas ucapan tadi. Para hadirin, Matrade telah ditubuhkan pada tahun 1993 sebagai sebuah agensi promosi ekspor kebangsaan di bawah MITI melalui Akta Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Akta 490. Dan kini Matrade telah berusia 30 tahun. Oleh itu, majlis telah menyediakan video sempena menyambut ulang tahun Matrade yang ke-30 tahun. Kita saksikan. This year, we celebrate a milestone. 30 years of Matrade, the Malaysia External Trade Development Corporation. For 3 decades, Matrade has been instrumental in promoting Malaysian products and services to more than 200 markets worldwide. Established on March 8, 1993, with a few offices, our network expanded to 49 offices in 41 countries. Matrade's comprehensive services such as market intelligence, digital learning and capacity building programs
are helping Malaysian businesses grow and deliver the best to the global market. Congratulations to the Martrade board, management and staff on 3 decades of dedication and commitment in enabling local companies to compete in the international market. So keep up the good work on increasing the nation's exports and contributing to Malaysia's sustainable growth. 30 years journey of Martrade is more than just a celebration of the past. It is a testament to dedication and relentless pursuit of excellence that have shaped Martrade into the organization it is today. We look forward to the next phase of Martrade's journey, a future filled with even bolder ambitions and greater achievements. As we mark Martrade's 30 years of excellence, we celebrate not only our past successes, but also our unwavering commitment to innovation, progress, and the advancements of Malaysia's trade. Martrade's initiatives and support serve as the driving force that strengthens Malaysia's presence in the global market. In progressing Malaysia as a top trading nation, Martrade champions 3 main agendas, namely digitalization, sustainability, and the National Trade Blueprint, adopting environmentally conscious and socially responsible business practices which drive Malaysia's exports to the world and foster economic resilience. Malaysia's trade has soared to unprecedented heights under Martrade's stewardship. Martrade remains committed to strengthen international trade in meeting the burgeoning global demand. With a renewed sense of purpose, we look forward to the next phase of Martrade's journey. A future filled with even bolder ambitions and greater achievements. Martrade, championing excellence. Demikian tadi tayangan video sempena ulang tahun ke-30 Martrade. Para hadirin, kita telah saksikan betapa perkhidmatan, kemudahan dan program yang dilaksanakan oleh Martrade telah membantu ribuan syarikat Malaysia meneroka pasaran antarabangsa termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana, syarikat pertengahan dan juga syarikat bersaiz besar. Seterusnya, memperkukuh kedudukan negara di arena perdagangan antarabangsa sejajar dengan nilai teras Malaysia Madani yang menekankan konsep keterangkuman dan kebersamaan demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Syabas dan tahniah Martrade kerana kekal relevan sebagai agensi yang gemilang, terbilang dengan warganya yang cermelang, yang menjunjung sikap atau attitude, nilai, values dan budaya kerja cultures yang positif dan juga pragmatik serta terus menjadi tunggak dalam meneraju ekspor negara di persada dunia. Tahniah sekali lagi dan selamat ulang tahun ke-30 Martrade. Para hadirin, kini tibalah masanya yang kita semua nanti-nantikan, iaitu ucapan dan perasmian JIHAS 2023. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. TPM, Datuk Seri Zahid, Menteri MITI, Tengku Zafrul, Menteri Agama, Datuk Seri Dr. Naim, Menteri Besar Pahang Menteri, Pengurusi Martrade, Rizal Merikan dan tuan-tuan jawatan utama yang turut hadir, keluarga Martrade yang ramai pada petengah hari ini dan saudara-saudara yang dimuliakan. Sejak kita umumkan ekonomi madani dan disambung dengan pelan perindustrian negara dan semalam kajian separuh penggal
rancangan Malaysia ke-12, tanpa kecuali kita tekankan keperluan kita meningkatkan keupayaan industri halal. Dalam kunjungan saya baru-baru ini ke negara China, Presiden Vietnam dan Perdana Menteri Vietnam, Laos, Kemboja, itu tanpa kecuali membicarakan soal industri halal. Dan pertemuan saya dengan Perdana Menteri Jepun, Presiden Korea di Jakarta baru-baru ini, industri halal disentuh. Jadi adalah satu kerugian besar kalau kita tidak memberikan perhatian manakala pengiktirafan itu telah diberikan kepada Malaysia. Jadi pertama saya tahniah kepada JAKIM yang mempelopori industri dan pensijilan halal. Kerana dari pengiktirafan itulah maka berkembangnya industri halal dan usaha HDC, Halal Development Corporation, dan kini Matrade yang harus menyelaraskan dari sudut industri. Sebab itu saya tekankan kepada rakan-rakan, pertamanya JAKIM, yang sekarang ni saya telah minta TPM Tun Sri Zahid untuk menyelaraskan kegiatan industri ini termasuk pensijilan halal. Ia sampai ke tahap di mana dunia anggap Malaysia ini agak ke depan. The issue certification has been largely recognized by the international community and nations, and Malaysia is the epic. Countries and industries refer to the Malaysian certification as something recognized of high standard, and we should fully utilize this, not only for halal certification, but also for the industry. Sebab itu saya minta Datuk Seri TPM dan Menteri supaya dalam pensijilan ini dipastikan ia bukan saja halalan tayyiban dari segi yang memuaskan, tetapi kelulusan yang lebih efisien dan cepat. Kerana isu ini kritikal. Kerana pertama, ia harus halal. Keduanya, harus efisien. Semalam, umpamanya saya singgung tentang instrumen keuangan Islam. Bank, takaful dan sebagainya. Yang diperkenalkan 40 tahun yang lalu. Tapi sekarang dianggap tidak mencukupi. Kerana kalau lihat dari segi maqasid syariah atau the higher objectives of the syariah, ia mesti tentu soal keadilan, soal pemerataan ekonomi, soal memberi peluang, dan soal memberikan pengenalan instrumen keuangan ini sebagai alternatif yang boleh dipilih. Bukan soal halal tanpa riba saja. Dan ini pernah dikupas oleh ahli ekonomi Islam terkemuka seperti Najatullah Siddiqui, pengasas ekonomi keuangan dan perbankan Islam, dan sebelum beberapa tahun yang sebelum dia meninggal dunia, menulis satu rencana yang sangat tegas menyatakan harus kita angkat pahaman kita tentang keuangan dan perbankan ini ke satu tahap yang lebih tinggi. Bukan saja perkenalkan instrumen-instrumen yang diperkenalkan dalam sistem konvensional dan diislamkan. Harus ada keupayaan untuk meningkat. Ada orang boleh lihat ini sebagai suatu alternatif yang baik, terutama dalam keadaan keresahan, keretakan dalam sistem keuangan antarabangsa yang disebut International Financial Architecture, yang terlalu bergantung kepada dolar, yang menyebabkan kejatuhan nilai yen begitu parah, malah renminbi dan juga ringgit.
Jadi hal-hal ini harus diterokai. Samalah dalam konteks ini saya nak kaitkan dengan industri halal. Pertama persijilan, dan memang kita mendapat suatu markah yang tinggi. Tetapi harus diangkat lagi supaya ia menjadi contoh bukan saja dari segi halal, tetapi kecekapannya, penyelidikan yang bermutu dan keupayaan memberi kelulusan yang halal tetapi dengan keadaan yang sangat cepat dan pantas. Itu tugas Datuk Seri Zahid. Kalau lambat, tanya dia. Baik. Yang kedua, industri. Sebab itu saya katakan, sinergi di antara pensijilan dan promosi perdagangan perniagaan itu penting. Program JIHAS, MIHAS ini penting kerana bukan sahaja memberikan ruang orang perkenalkan industri, tetapi memberikan ruang bagi industri tempatan, termasuk yang kecil. Ini masalah yang dibicarakan soal al-adl wal ihsan. Ya. Dia bukan saja halal. Ya. Tetapi kalau halal itu tidak memberikan peluang kepada yang peniaga-peniaga kecil dan menengah dari Tanjung Karang hingga ke Maning Urai supaya dapat memperkenalkan industri mereka, kita belum dapat mengatakan bahawa kita ini memberikan upaya dan alternatif ekonomi Islam yang membanggakan. Jadi ini yang saya rasa satu cabaran. Sebab itu saya katakan setiap langkah diambil oleh JAKIM dari segi pensijilan mesti selari dengan pengembangan industri, terutama bila dikaitkan dengan luar negara. Kita lihat umpamanya baru-baru ini bila saya akan melawat, itu diminta dalam pertemuan dua hala, presidennya atau Perdana Menteri minta terus supaya JAKIM mengirim petugas membantu dalam soal pensijilan. Suatu perkembangan yang baik. Tetapi saya telah usulkan supaya dalam produk makanan dan minuman, kosmetik, pharmaceutical, barang gunaan, perkhidmatan logistik, peranti perubatan, penghilangan kontrak, ini semua harus diselarikan dengan Halal Development Corporation dan Matrade khususnya. Kerana ada pengkhususan dan sinergi dengan industri tempatan. Kalau tidak, kita akan hanya perkenalkan, meluluskan pensijilan, tetapi tidak mengembangkan industri halal di negara kita. Nah, ini pengarahan baru yang telah dilakukan sebagainya, tapi menetapkan sebagai suatu keputusan yang harus dilaksanakan. Dan dengan cara yang sedemikian, kita dapat memanfaatkan kedudukan kita sebagai negara yang diiktiraf punyai sijil halal yang diterima dunia, dan kemudian bekerjasama dengan China atau Jepun atau Korea atau negara-negara lain kerana mereka juga melihat pasaran yang besar yang mungkin mencecah sehingga 1 trilion. Jadi walaupun ada peningkatan 64% yang dibanggakan oleh Tunku Zafrul, saya pun cukup bangga juga, tetapi sebenarnya keupayaan kapasitinya lebih tinggi. Jadi kalau kita lantik pengurusi Matrade yang baru dan kemudian peningkatan dia setakat itu, jadi tak adalah faedahnya. Jadi ini cabaran bagi kita untuk mencari jalan. Tetapi saya tekankan sekali lagi bahawa ini hanya akan berlaku kalau ada sinergi dua. Ini yang hal yang sepenting yang nak tekankan. Maknanya peranan pensijilan dengan gabungan dengan SGDC dan Matrade ini harus digabungkan supaya kenal pasti syarikat-syarikat yang punya potensi yang di desa, diperkenalkan, diperbaiki mutunya, produknya, supaya dapat dibawa bersama tatkala bicarakan soal pensijilan ini. Kalau mereka, jadi ini sebab tu ada kaitan dengan kementerian di bawah TPM Datuk Seri Zahid, ya,
Dan ini sekarang ini pendekatan kita ini tidak lagi pendekatan silo. Dia mesti ada kaitan dan sinergi di antara semua agensi dan jabatan berkaitan. Dan yang saya bicarakan ini bukan sesuatu yang diwar-warkan di atas angin, tidak. Sebagian Perdana Menteri yang bersama saya dengar sendiri. Bayangkan Presiden Xi Jinping, negara China, dengan keupayaan pasaran ratus bilion dolar Amerika. Itu menyebut di antara tajuk penting bagi dia itu ialah halal. Dan kita memanfaatkan itu dengan menerangkan, kalau tanya saya, dari segi sijilnya, dari segi industrinya, dan dari segi dakwahnya. Mengapa dalam Islam soal makanan halal itu penting? Dan makanan halal itu dalam tafsirannya bukan setakat ianya tidak mengandungi unsur-unsur yang haram, tetapi ia juga bersih. Ia juga dapat promosi yang organik. Ya. Kerana saya sebut bahawa dari 1 triliun yang dianggarkan awal, dalam kajian terakhir, ada yang menyebut sehingga 2.4 triliun dolar Amerika bagi tahun 2024. Jadi kerana minat negara-negara baru yang tidak begitu menekankan halal sebelum ini. Bayangkan, kalau digabungkan Jepun, Korea, negara China, selain dari Vietnam dan lain-lain. Itu saja keupayaannya sangat tinggi. Dan sekarang ini yang membicarakan soal halal tidak lagi di kalangan umat Islam saja, tapi yang lain, kerana kalau kita dapat kembangkan selain daripada halal dari segi konten yang tidak dianggap haram, tetapi halal dari segi tahap kebersihan, tahap mengikis elemen chemical di dalamnya, ataupun membawa ke arah peningkatan keupayaan yang lebih organik. Jadi saya percaya dalam usaha kita jihaz ini dan juga dengan Madrid kita berupaya melakukan satu anjakan. Ya. Kita sekarang ini kalau kadang-kadang sangat berpuas hati dan kita harus bersyukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada semua dalam kerja yang dicapai. Tapi kalau negara ini mau melonjak ke atas, cara bekerja kita, target kita mesti juga berubah. Dia tidak boleh dalam kaedah yang lama. Sebab itu saya tekankan sinergi di antara badan-badan ini, tidak kira kementerian, tidak kira jabatan, mesti diselaraskan. Kita ada target untuk industri halal bagi negara ini dan semua jabatan berkaitan harus bersama bersatu. Dan kalau dari segi Jemaah Menteri, saya telah putuskan supaya ia dapat diselaraskan di bawah jawatan kabinet yang dipengusikan oleh TPM Datuk Seri Zahid. Dan penekanannya mestilah juga perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Baru dia beri ruang kepada semua, ya, selain daripada yang memang sudah terkenal dan berupaya, tapi ada suatu penekanan baru iaitu memberikan peluang kepada industri-industri kecil ini bertapak dengan bantuan. Kalau ini bukan urusan JAKIM, mungkin ia urusan Madrid. Kalau bukan Madrid, mungkin MARA. Inilah sebabnya saya katakan penyelarasan itu penting. Ya. Jadi pensijilan bersama industri. Dan inilah saya nak sampaikan, kerana gabungan dan kerjasama ini dapat diteruskan dan sekarang ini MIHAS berjaya menjadi platform yang terkenal dan ucap tahniah kerana kita dapat jadikan MIHAS ini sebagai suatu ruang seolah-olah dapat menerajui dunia halal sebenarnya pameran ini. Terima kasih dan saya ucap tahniah. Dan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya
rasmikan MIHAS 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas ucapan perasmian sebentar tadi dan mohon untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri supaya kekal di atas pentas dan majlis turut menjemput Div-Div kehormat ke atas pentas untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk acara seterusnya iaitu acara perasmian. Dipersilakan. Dan nampaknya semua rakan-rakan media sudah bersedia, jadi Yang Amat Berhormat kita ambil satu gambar dulu untuk kita punya official photographer. Satu je sebab kita tahu kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat-sangat pack ya schedule dia. Baiklah, dalam kiraan 3 dipohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan tapak tangan di atas panel pelancaran. Sudah bersedia kawan-kawan? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Okey, 3, 2, 1. Dengan itu, Global Halal Summit 2023 dirasmikan dan dijemput untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diiringi oleh Div-Div kehormat kembali semula ke tempat bagi sesi bergambar. Dan kepada rakan-rakan media, kita beri ruang ya untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kembali ke tempat duduk. Dan sekarang kita nak menjemput juru gambar official. Okey, rakan-rakan media pun boleh kerana kita akan cuba merekod momen ini ya kawan-kawan semua bersama dengan kita punya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kita nak invite atau ajak menjemput semua para hadirin untuk berdiri. Kita nak ambil gambar secara besar-besaran dengan rakyat Madani dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Anwar bin Ibrahim dan juga Div-Div kehormat. Kita cuba mendapatkan gambar money shot kalau orang putih cakap ya. So we are trying to get a group photo with all and everyone here in our hall with our guest of honor, none other than the Honourable Prime Minister of Malaysia. Baiklah, majlis dengan ini merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan semua hadirin yang terlibat menjayakan majlis perasmian GHAS 2023. Dengan itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dijemput untuk melawat pameran MIHAS 2023 diiringi oleh Div-Div kehormat.
tanpa jubah.